Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kumpulan kami akan membentangkan kitab Irsyadul Fuhul karya Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani, dimulai dengan saya. Nama diberi Umi Salah binti Muhammad Faizullah, nombor matrik 052343. Jadi, saya akan menerangkan serba sedikit tentang biodata bagi pengarang kitab ini. Nama beliau ialah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Muhammad bin Saleh bin Ibrahim bin Muhammad Al-Afif bin Muhammad bin Marzuq Asy-Syaukani. Beliau dilahirkan pada waktu siang hari Isnin 28 Zulqaedah tahun 1173 Hijrah, manakala wafat pada tahun 1250 Hijrah pada umur 77 tahun. Berikut adalah nama-nama guru beliau. Yang pertama, Al-Alamah Ahmad bin Amir Al-Hadai pada tahun 1127 hingga 1197 Hijrah. Beliau belajar kepadanya Syarah Al-Azhar. Yang kedua, Al-Qadi Abdul Rahman bin Hasan Al-Aqwa pada tahun 1135 sehingga 1207 Hijrah. Beliau belajar bersamanya Syifa Al-Amir Husain. Dan yang ketiga, ayahanda beliau sendiri, iaitu Al-Alamah Al-Qadi Ali bin Muhammad Asy-Syaukani pada tahun 1130 sehingga 1211 Hijrah. Beliau belajar Syarah Al-Azhar dan Syarah Mukhtasar Al-Hariri. Kemudian kita lihat pula kepada anak murid beliau. Anak murid beliau yang pertama iaitu putera beliau sendiri, iaitu Ahmad bin Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, yang waktu itu termasuk anak yang soleh dan alim dalam berbagai cabang ilmu. Beliau juga yang dikuasai, dan jarang sekali anak seusia beliau mempunyai ilmu setanding itu. Yang kedua, Al-Alamah Abdul Rahman bin Yahya Al-Insan Nasi pada tahun 1128 sehingga 1250 Hijrah. Yang ketiga, As-Sayyid Al-Alamah Muhammad bin Al-Hasan Al-Muhtasib, iaitu pada tahun 1170 sehingga 1157 Hijrah. Selain itu, anak murid beliau juga iaitu Muhammad bin Nasir, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Semua anak-anak murid beliau banyak menyerap ilmu yang diajarkan oleh Imam Asy-Syaukani, mulai dari ilmu fiqh, hadis, filsafat dan lain-lain. Murid-murid beliau juga banyak yang menjadi ulama-ulama besar. Kemudian kita lihat pula pada kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani. Yang pertama kita boleh lihat Al-Badru At-Taliq bin Muhassin min Ba'di Al-Qurun As-Sabi' fi Mujdalin. Yang kedua, Syarhu As-Sudur Bitahrim Raf'il Kubur. Yang ketiga, Adabu At-Talab wa Muntaha Al-Arab atau Tabaqat Al-Muta'allimin. Karya-karya beliau yang terkenal juga dalam tafsir, kita boleh lihat Fathul Qadir Al-Ja'ami Bayana Fanai Al-Riwayah wa Al-Dirayah. Kalau di dalam fiqh, Al-Sailu Al-Jarrar Al-Muttadafiq ala Hadaiqal Al-Azhar, iaitu Syarah Al-Azhar fi Fiqhul Al-Bayati. Dan juga dalam hadis, Naidu Al-Awthar Syarah Al-Muntaqa Al-Akbar. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan meneruskan pembentangan sahabat saya sebentar tadi, iaitu dengan menerangkan perbahasan pertama, hukum. Sebelum itu, nama yang diberi Nur Anis binti Azwan, nama matrik 051907. Huwa kitabul muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtidai, iaitu dalam bentuk tuntutan, atau takhir ataupun pilihan, atau wadai atau peletakan. Di sini membawa maksud pesan atau suruhan Allah terhadap perbuatan mukallaf, sama ada dalam bentuk tuntutan, atau takhir ataupun pilihan ataupun peletakan. Di sini penulis meletakkan kepada 3 bahagian, dan saya datangkan dalam bentuk peta minda agar dapat melihat dengan jelas.
bil iqtidai, iaitu yang pertama ialah wajib, maktur, haram, mandub, sunat dan makruh. Wajib iaitu tuntutan syarak supaya melakukan sesuatu perbuatan itu mesti lakukan. Manakala maktur tuntutan syarak supaya meninggalkan sesuatu perkara. Mandub pula ialah lebih baik buat dan makruh lebih baik tinggal. Seterusnya takhyir iaitu pilihan. Ibahah harus merupakan pilihan mukallaf untuk melakukan ataupun meninggalkannya. Dan terakhir ialah wada'i, peletakan terbagi kepada 3, sabab, syarat dan mani'. Contoh sabab ialah musafir menjadi sabab kepada harus membuka puasa ataupun akad iaitu jual beli menjadi sabab kepada timbulnya pemindahan milik. Manakala seterusnya syarat sah solat ialah wuduk. Dan terakhir ialah mani', penghalang. Membunuh menjadi penghalang kepada pewarisan. Fakana hukum samaniyah iaitu hukum terbagi kepada 2, 5 hukum taklifi dan 3 hukum wada'i iaitu hukum taklifi wajib, maktur, mandub, makruh dan ibahah, dan 3 hukum wada'i ialah sabab, syarat dan mani'. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syuhada binti Zamzuri, nama metrik 051845. Saya akan menerangkan tentang fi mahkum bih. Wa fi'lu al-mukallaf fa ta'alliqu ijabun yusamma wajiban wa na'liqu an-nadbun yusamma manduban wa ta'alliqu ibahatun yusamma mubahan wa muta'alliqun al-karahatun yusamma makruhan wa ta'alliqu at-tahrimu yusamma haraman. Mahkum bih adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syarak seperti perbuatan yang berkaitan dengan tahrim, maka perbuatan itu dinamakan haram. Sekiranya perbuatan itu ijab, dinamakan wajib. Seterusnya ialah syurutul mahkum bih, iaitu syarat-syarat mahkum bih. Awalan, an syartu al-fi'lu alladhi waqi'un at-taklif bihi an yakunu mumkinan. Yang pertama ialah perbuatan tersebut harus diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan. Jadi, taklif tidak dibenarkan dengan sesuatu yang tidak diketahui. Thaniyan, an yakunu al-fi'lu mukallaf bihi maqduran, iaitu perbuatan yang dibebani tersebut harus berada dalam kemampuan mukallaf. Artinya, harus perbuatan yang memungkinkan bagi mukallaf untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Terdapat 2 syarat yang membolehkan sesuatu perbuatan itu mampu dilakukan oleh mukallaf. Yang pertama, tidak berlaku pembebanan taklif dengan yang mustahil. Yang kedua, tidak berlaku taklif dengan apa sahaja yang tidak masuk dalam keinginan manusia. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Zulfa Awatif binti Anas Nasri, nombor metrik 052356. Saya ingin menerangkan tentang al-mahkum alaih. Al-mahkum alaih huwa al-mukallaf. Mahkum alaih itu ialah seorang yang mukallaf. Yashtaritu fi sahhati taklif, syarat sah taklif, al-mukallafu lima kullifa bihi bima'na tasawwuruhu bi anna yafhamu min al-khitabi al-qadar alladhi yatawaffaqu alaih. Syarat sah taklif ialah seseorang yang dipercayai. فتقرر بهذا أن المجنون غير مكلف وكذلك الصبي الذي لم يميز لأنهما لا يفهمان خطاب التكليف على وجهه المعتبر. Orang yang gila itu tidak termasuk orang yang gila dan kanak-kanak tidak termasuk dalam golongan yang mukallaf kerana tidak boleh berfikir seperti orang yang normal. Tidak boleh membezakan yang baik dan yang buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.